Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat lagi bertemu untuk siri yang ke-9 dalam pengajian atau pembacaan kitab Al-Warqat karangan Al-Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usulul fiqh, dan kita akan menyambung pada kata pengarang wa ammal 'ammu. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa bihi fid dharain amin. Wa ammal 'ammu fa huwa ma 'amma shay'ain fasa'idan min qawlika 'ammamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata' wa 'ammamtu jami'an nasi bil 'ata'. Wa ammal 'am, dan adapun al-'am. Al-'am adalah sifat bagi lafaz ataupun perkataan yang mana dari perkataan tersebut kita dapat makna umum, keumuman, maknanya daripada lafaz. Contohnya lafaz al-insan alif lam, insan bila masuk dalam perkataan insan alif lam, maka perkataan tersebut akan menjadi perkataan yang dapat kita ambil makna daripadanya, makna umum. Dan di sini am di sini adalah dari segi bahasa fahuwa ma 'amma syai'aini fasa'idan. Ataupun di sini dari segi istilah ma 'amma syai'aini fasa'idan. Fahuwa, iaitu fahuwa di sini adalah merujuk kepada lafaz. Kerana umum ni adalah sifat lafaz. Maka di sini am adalah ma 'amma. Ma di sini adalah lafaz yang amma mencakupi ataupun menyeluruh. Amma syai'aini fasa'idan. Apa yang mencakupi dua perkara ataupun lebih. Syai'aini dua perkara, fasa'idan ke atas. Dua perkara atau lebih. Min qawlika, dan ini adalah contoh daripada penggunaan makna umum dari segi bahasa. Ammamtu Zaidan wa Amran bil 'ata'. Ammamtu, aku umumkan, aku cakupkan Zaidan wa Amran, dan Amr bil 'ata'. Maksudnya aku payungi mereka, aku cakupi mereka dengan pemberian, bil 'ata'. Dan wa ammamtu jami'an nasi bil 'ata'. Di sini bukan setakat dua, dia dua dan lebih. Contoh yang kedua ni ialah untuk contoh yang lebih daripada dua lah. Wa ammamtu jami'an nasi. Jami'an nas. Jami' an-nas. An-nas di sini umum kerana alif lam dan ada idhafah. Berlaku idhafah iaitu jami'an nas, mudhaf an-nas.
An-nas tu sendiri dah boleh termasuk dalam lafaz yang umum kerana ada alif lam. Tapi bila berlaku idhafah kat sini pun juga menjadi lafaz yang umum. Ammamtu jami'an nas, aku umumkan aku cakupkan jami'an nas, keseluruhan manusia dengan pemberian. Contohnya pemerintah ataupun raja ataupun sultan, ammamtu maknanya aku cakupi, aku cakupkan, aku menyeluruh, pemberian aku tu menyeluruh ke atas semua rakyat aku, contohnya. Okey, wa ammamtu jami'an nas bil ata. Dan yang biasa kita dengar umum-umum ni, kata umum ni makna dia ialah lawan dia adalah khusus. Khusus lawannya adalah am, yang mana kita kalau kita contoh, kita boleh bagi contoh di sini, umum terhadap semua ahli. Contohnya ahli, contoh kita bagi ahli parti politik contohnya. Umum terhadap semua ahli parti, maknanya semua ahli parti masuk dalam keumuman tu. Maknanya contohnya ialah semua ahli parti dijemput ke majlis hari raya contohnya. Maknanya semua dijemput, semua ahli dijemput. Okey, itu contoh dia. Dan wa alfadhuhu arba'ah. Okey, sebelum tu am di sini ialah menyeluruh, iaitu syumul. Dalam am ni syumul dia adalah syumulun istighraqi, iaitu syumul yang berbeza dengan dalam lafaz yang mutlak, iaitu lafaz yang berlaku juga syumul menyeluruh, tapi syumul dalam lafaz mutlak ialah syumulun tabaduli. Dia bersifat menyeluruh tapi bersifat gantian. Dia ada ganti mengganti. Tapi dalam umum ni dia istighraqi ni dia mencakupi tiap-tiap sesuatu yang termasuk dalam lafaz tersebut. Contohnya insan, lafaz al-insan, di bawah makna al-insan itu manusia, terdapat unit-unit ataupun fardun ataupun afrad yang banyak. Bila kita sebut al-insan, dia boleh mencakupi seluruh manusia dari yang ada, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Al-insan. Sifat menyeluruh dalam perbahasan am ni adalah am menyeluruh yang mencakupi tiap-tiap unit ataupun tiap-tiap individu seluruhnya. Maknanya apa yang benar ke atasnya makna insan, maka dia adalah termasuk dalam lafaz al-insan. Contohnya wal 'asr innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Okey, maknanya innal insana, sesungguhnya manusia. Maksud manusia adalah tiap-tiap manusia, seluruh manusia. Innal insana lafi khusr, dalam kerugian. Maknanya hukum kerugian tu umum ke atas semua yang bergelar insan. Illal ladzina, selepas tu ada ayat yang seterusnya adalah ayat yang mengecualikan
yang mengangkat hukum kerugian ke atas setiap manusia itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Okey. Terusnya kita pergi kepada wa alfadhuhu arba'ah. Dan lafaz-lafaz umum ini bentuknya ada 4, bahkan lebih, tapi di sini kita untuk peringkat uh, yang menggunakan kitab ni ialah kita dapat faham 4 dulu sebelum kita dapat memahami yang lain-lain tu melalui kitab yang lain. Tapi di sini kita akan bincangkan 4 bentuk wa alfadhuhu arba'ah. Ada 4 bentuk. Yang pertama al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Al-ismul wahid, isim tunggal. Al-ismul wahid, lawannya isim jamak. Yang al-mu'arraf, yang menjadi ma'rifah dengan alif dan lam. Bila masuknya alif dan lam dalam isim tunggal, maka dia menjadi lafaz yang umum. Contohnya lafaz insan, lafaz tunggal ataupun makna, walaupun insan tu maknanya dia dari segi binaan dia adalah isim yang tunggal lah. Binaan dia satu, insan. Bila masuk dalamnya alif dan lam, maka dia menjadi lafaz yang dapat difahami daripada lafaz tersebut adalah lafaz yang umum bila dia menjadi ma'rifah dengan alif dan lam. Okey. Contohnya tadilah innal insana lafi khusr. Insan, lafaz insan telah masuk dalam lafaz insan tu adalah alif lam. Alif dan lam, maka lafaz insan di situ menjadi lafaz yang umum. Tapi di sini walaupun ada lafaz ada perkataan yang masuk dalamnya alif lam, tapi alif lam tu ada pelbagai makna, dan makna yang menjadi umum, yang menjadikan lafaz itu umum adalah bila mana alif lam itu adalah bukan alif lam apa yang kita sebut dalam nahwu, iaitu alif lam yang memberi makna ahdun zihni, iaitu alif lam tu adalah merujuk kepada telah lafaz tersebut adalah merujuk kepada makna yang telah disebutkan sebelumnya. Maknanya alif lam tu adalah merujuk kepada makna yang telah disebutkan sebelumnya dan bukan bermakna mencakupi semua. Itu ahdun zihni ataupun ahdun khariji. Ini pun satu bentuk sesuatu yang difahami luar daripada konteks ayat, tapi difahami ianya tidak umum, tapi ianya adalah alif lam yang merujuk kepada makna yang difahami secara common sense. Ahdun khariji. Okey, bila terbatalnya dua makna alif lam ni, barulah dia akan jadi lafaz yang am, yang ada, yang memberi makna syumul, yang mencakupi syumul istighraqi. Syumul istighraqi iaitu tiap-tiap mencakupi tiap-tiap unit di bawah makna tersebut. Contohnya al-insan, di bawahnya ada terlalu banyak unit. Saya, tuan-tuan,
semualah nama-nama yang boleh kita sebut, semua termasuk dalam makna al-insan. Dan apabila terbatalnya juga, bila walaupun ada alif lam, jika ada qarinah yang menunjukkan bahawa alif lam tu adalah merujuk kepada mahiyah, iaitu makna insan tu sendiri. Insan tu adalah manusia yang boleh, manusia adalah, contoh dalam, contoh yang masyhur dalam ta'rif insan dalam ilmu mantiq, hayawanun natiqun. Al-insan hayawanun natiq. Insan itu adalah haiwan yang berfikir, natiqun. Maka di sini, al-insan di sini walaupun ada alif lam, tapi dia bukanlah lafaz yang umum, kerana alif lam di sini adalah merujuk kepada mahiyah. Maksud alif lam di sini adalah merujuk kepada apa itu manusia. Manusia itu, apakah yang, makna yang menerangkan manusia. Maka di sini ialah manusia adalah haiwan yang berfikir, haiwanun natiq. Okay. Bila terbatas semua yang kita sebut ini, ahadun zihni atau ahadun khariji, ataupun ada qarinah yang menunjukkan bahawa alif lam di situ merujuk kepada mahiyah, iaitu menerangkan makna dari segi ta'rif ataupun definisi sesuatu, maka barulah suatu perkataan tu boleh kita boleh ambil makna yang umum bila ada alif lam. Okay, seterusnya ialah itu satu bentuk yang pertama, iaitu isim yang tunggal yang ma'rifah, yang jadi ma'rifah dengan alif dan lam. Dan seterusnya adalah ismul jam'il mu'arraf wasmul jam'il mu'arraf bil lam. Isim jamak yang menjadi ma'rifah dengan lam. Isim jamak adalah maknanya adalah lafaz yang menunjukkan makna ramai. Dan dalam contoh yang boleh kita sebut, firman Allah, faqtulul musyrikin. Okay, dan bunuhlah orang-orang musyrikin. Maknanya tiap-tiap musyrikin. Tiap-tiap musyrikin yang tiap-tiap musyrikin adalah halal darahnya. Dalam konteks ayat ni, iaitu konteks ayat ni merujuk ketika berperang. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Hukum halal ataupun suruhan untuk membunuh ataupun memerangi orang-orang musyrikin ni, bila disebutkan musyrikin di sini, al-musyrikin, lafaz yang ada alif lam yang masuk dalam isim jamak, iaitu musyrikin, jamak kepada musyrik, maka makna yang boleh kita dapat adalah makna umum. Bererti tiap-tiap musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab, maknanya setiap musyrikin. Tidak ada had. Tidak ada had, kecuali yang dikecualikan dengan dalil yang lain. Kecuali yang dikeluarkan daripada hukum umum, maka dia terkeluar daripada hukum umum. Tapi selagi mana tidak datang dalil yang lain, maka hukum umum ini berjalan, iaitu tiap-tiap musyrik. Dan seterusnya,
wal asma'ul mubhamah, dan isim-isim yang mubham. Al-mubhamah, al-mubham iaitu tidak tertentu, isim-isim yang tidak ada penentuan dalamnya. Contohnya kaman, iaitu siapa. Siapa adalah isim yang tidak ada ketentuan merujuk kepada sesiapa, tapi dia yang kita sebut di sini adalah isim mubham. Tidak ada penetapan, tidak ada ketetapan yang khusus merujuk kepada sesiapa. Dan man di sini adalah merujuk kepada siapa, maknanya siapa adalah untuk orang yang berakal. Itu manusia lah. Dan man di sini disyaratkan adalah man syartiyah ataupun man istifhamiyah. Dua dalam nahwu terdapat banyak makna man, dan man yang akan menjadi yang termasuk dalam bentuk umum adalah man syartiyah, iaitu man syarat, ataupun man istifhamiyah. Maka dua jenis man ini memberi makna umum. Okey, contohnya yang kita boleh sebut di sini adalah fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa, man a'ta, dan adapun fa amma man a'ta, dan adapun sesiapa yang a'ta memberi sedekah, memberi sedekah, wattaqa bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan memberi infak atau sedekah dengan bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya man di sini merujuk kepada siapa je yang beramal, yang memberi, bertakwa dan bersedekah dengan baik, dengan husna, maka balasannya fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya akan dibalas dengan sekian balasan. Bagi siapa? Bagi sesiapa, umum, man. Amma man a'ta, siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, maka dia termasuk dalam keumuman, dia termasuk dalam orang yang mendapat balasan yang sekian balasan. Sesiapa saja, kerana hukumnya adalah hukum umum dalam ayat tersebut. Contoh man pula yang walaupun man ini adalah man istifhami ataupun man syartiyah, dia adalah ada juga man yang maknanya bukan umum, iaitu khusus. Contohnya wa minhum man yastami'u ilaik. Dan daripada kalangan mereka itu yang mendengar kamu, yastami'u ilaik. Dalam ayat tersebut, dalam ayat ni adalah merujuk kepada nama-nama tertentu daripada golongan munafikin. Ada, kalau kita tengok dalam tafsir, dia merujuk kepada makna nama-nama tertentu, bukannya semua, bukannya umum. Wa minhum man yanzuru ilaik. Maksudnya man di sini merujuk kepada beberapa nama orang munafikin. Maka man di sini bukan man syartiyah atau man istifhamiyah. Okay. Walaupun man juga pada asalnya adalah digunakan untuk manusia, fi man ya'qil, tapi
kadang-kadang juga digunakan untuk kepada benda yang kepada selain manusia. Itu selain daripada orang yang berakal, secara majaz. Contohnya wa minhum man yamshi 'ala arba'. Dan daripada haiwan-haiwan itu man yamshi 'ala arba', yang berjalan dengan 4 kaki. Okey, itu adalah bentuk yang ketiga, uh, bentuk am yang ketiga, iaitu asma' al-mubhamah. Termasuk dalamnya man, dan yang ada lagi iaitu ma untuk yang tidak berakal. Contohnya ma ja'ani minka akhadhtuhu. Apa-apa yang datang kepadaku daripada engkau, akhadhtuhu, aku ambil. Ma ja'ani, apa-apa yang datang, maknanya apa-apa je yang sampai pada aku daripada engkau, aku terima. Dan juga ayyu juga adalah isim yang termasuk dalam isim mubham yang memberi makna umum, tapi dengan syarat istifhamiyah, ayyu istifhamiyah, dan syartiyah ataupun mausulah. Ayyu merujuk kepada boleh merujuk kepada yang berakal dan tidak berakal. Contohnya ayyu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Ayyu mana-mana, abidi mana-mana hamba-Ku yang datang kepada engkau, ahsin ilaihi, maka kau berbuat baiklah dengannya. Ataupun untuk contoh benda yang tidak berakal, wa ayyul asya' aradta a'taitukahu. Ayyul asya' aradta a'taitukahu. Apa-apa, mana-mana benda yang engkau nak, aku beri pada engkau. Okey. Seterusnya aina, wa aina fil makan. Aina juga adalah isim mubham yang memberi makna yang merujuk pada tempat. Maka aina juga memberi makna umum. Aina ma takun akun ma'ak. Aina ma takun akun ma'ak. Di mana-mana sahaja engkau berada, akun ma'ak, maka aku akan ada bersama engkau. Di mana-mana, umum, di mana-mana sahaja. Dan untuk masa, mata, wa mata fi zaman. Mata, bila mana. Mata syi'ta ji'tuk. Apabila kau anytime, maknanya bila-bila kau berkehendak, ji'tuka, bila-bila kau nak, aku datang kepada kau, ji'tuka. Dan seterusnya wa ma fil istifham. Disebutkan juga di sini ma, walaupun kita dah sebut tadi pada wal asmaul mubhamah kaman fi man ya'qil wa ma fi ma la ya'qil, tapi disebutkan juga sekali lagi ma fil istifham kerana sebagai menjelaskan bahawa ma juga adalah untuk istifham, juga memberi makna umum. Contohnya ma indaka, apa yang ada di sisi engkau, ma indaka. Dan seterusnya ma yang memberi makna jaza' dan selainnya. Ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairi.
Untuk balasan al-jaza' contohnya ma ta'mal tujza bih. Ma ta'mal tujza bih. Apa-apa yang kau kerjakan engkau akan dibalas. Kau akan dibalas ke atasnya dengannya. Tujza bih. Ma ta'mal tujza bih. Okay. Dan seterusnya contoh yang terakhir dalam isim mubham ini adalah la, lam alif, la fi nakirat. Apabila datang la dalam konteks nafi, maknanya dalam ayat yang konteksnya adalah berbentuk penafian, maka la akan memberi makna umum. Okey, contohnya adalah contoh yang ada di sini adalah contohnya adalah la, apabila kita ditanya siapakah yang ada di rumah, kita menjawab la. Maknanya la di sini adalah merujuk kepada merujuk memberi makna umum. Maknanya tiada sesiapa, walau sesiapa pun di dalam rumah. Contohnya ataupun ayat yang berbentuk la rajul, la rajula fid dari, la atau la rajulun fid dari, ke la di sini dalam konteks nafi yang rajul adalah bukan, an-nakira di sini adalah merujuk kepada perkataan yang tidak bukan ma'rifah. Apabila masuk la dengan makna nafi ke dalam perkataan yang bukan ma'rifah, iaitu perkataan nakirah, maka la di sini memberi makna umum. La rajulun fid dari. Tidak ada walau seorang pun di dalam rumah. Okey. Okey, kita akan terus kepada ayat yang terakhir di sini, wal umumu min sifatin nutqi. Okay, dan makna umum adalah sifat an-nutq, iaitu sifat lafaz. Maksudnya makna umum ni adalah sifat lafaz, bukan sifat makna ataupun sifat fi'il. Fi'il di sini adalah dengan makna perbuatan. Maknanya kalau ada suatu perbuatan yang datang daripada
Rasulullah, maknanya secara prinsipnya adalah perbuatan tersebut tidak ada keumuman padanya. Maknanya ia adalah khusus untuk peristiwa tersebut. Kecuali ada dalil yang lain mengatakan bahawa ianya terpakai kepada semua situasi. Kerana apa? Kerana umum diambil daripada lafaz. Sifat lafaz itu, sifat umum itu adalah satu sifat kepada lafaz, bukan sifat perbuatan. Ya. Contoh di sini adalah bila Nabi solat qasar ataupun jamak. Apabila Nabi menjamakkan dua solat ketika bermusafir, maka perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan umum ke atas semua jenis, semua bentuk permusafiran, sama ada safar yang panjang ataupun yang pendek. Maka ia tak berlaku umumlah di situ. Sebab kalau kita tengok syarat untuk mengqasarkan solat ni adalah safar yang panjang. Kecuali kalau ada dalil yang lain lah. Tapi dari segi perbuatan Nabi tersebut semata-mata, dia tidak menunjukkan makna umum. Dia tidak memberi makna semua permusafiran itu pendek atau panjang boleh dijamakkan. Tapi dalam fiqh memang kalau safar yang pendek pun kita boleh jamak, tapi untuk qasar kena ada kena lebih daripada 2 marhalah. Mungkin ada dalil lain yang menunjukkan bahawa safar yang pendek boleh dijamakkan solat padanya. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. Dan tidak boleh mendakwa adanya umum pada fi'il dan apa yang seperti fi'il. Wa ma yajri majrah. Kerana apa? Telah kita sebutkan tadi, keumuman, makna umum ni adalah didapati daripada lafaz. Dan hukum am dia adalah hukum yang dhanni di sisi jumhur fuqaha dan mutakallimin, dan di sisi Imam Syafi'i. Hukum umum am ini adalah hukum yang mewajibkan hukum kepada semua yang mencakupinya. Contoh insan tadi, apa yang benar padanya makna insan, maka dia termasuk dalam keumuman makna insan secara dhanni. Berbeza dengan Al-Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa hukum am adalah hukum yang qat'i. Okay. Dan kita akan sambung lagi perbincangan dalam perbahasan
al-khas pada siri yang akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.